dia asing lelaki perempuan, keluar pada pagar sekolah, lelaki perempuan campur. Lepas tu nak pakai apa pakai, dengan ada dalam TV, surat khabar, majalah, radio, macam-macam dok ada. Apa yang berlaku dalam sekolah tak berpanjangan sampai ke rumah. Bahkan dia akan rawit macam-macam lagi kepada anak-anak kita, bahkan kita sendiri. Waktu bila baru ni saya baca tafsir surah An-Nur. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Nabi berwasiat, Nabi pesan kat kita, sahabat pun seperti Sayyidina Ali dia pesan, hendaklah kamu belajar dan mengajarkan surah An-Nur kepada orang perempuan kamu, isteri dan anak-anak gadis kita terutamanya. Kerana surah An-Nur di dalamnya terdapat pelbagai akhlak, pelbagai arahan, pelbagai suruhan ke atas wanita terutamanya. Bermula dengan bab zina, bab qadzaf, kemudian bermula dengan lagi bab fitnah, bab aurat, bab perhiasan, bab nak pakai baju. Siapa boleh tengok aurat perempuan, siapa tak boleh tengok. Orang perempuan boleh sembang dengan siapa, tak boleh sembang dengan siapa. Dalam surah An-Nur lengkap. Hingga itu Aisyah juga menyatakan bahawa hendaklah kamu ajar orang perempuan kamu surah An-Nur. Kalau tidak, amat berlaku kekurangan yang begitu banyak dalam kehidupan wanita-wanita kamu. Itu nanti balik cari tafsiran, terjemahan Al-Quran, baca surah An-Nur. Kalau kita ada internet di rumah, senang ya, type je surah An-Nur. Maaf, keterangan surah An-Nur, dia keluar habis apa yang melibatkan orang perempuan. Subhanallah. Dalam bab aurat ni Allah terang detail. Siapa yang boleh tengok, siapa yang tak boleh tengok. Dalam bab memakai perhiasan contohnya, Islam melarang wanita memakai gelang kaki yang ada loceng, lalu berjalan dengan kuat, supaya apabila bunyi gelang dekat kaki yang duduk dalam seluar, dalam jubah, dalam baju tu, boleh menarik perhatian orang lelaki yang bukan mahram. Bayangkan gelang dalam kain, dalam seluar. Tu pun Allah ambil berat. Tambah hak lain. Kita ni bukan gelang kaki ni, orang Melayu jarang pakai. Hampir tak ada orang yang pakai gelang kaki. Kadang dekat nak waktu menikah dia pakai tak, lepas tu simpan. Hak besar lagi pada gelang kaki, pakai baju ketat, tersembung. Make up dengan bibir merah, koko, macam-macam lah ni lipstick yang duk keluar. Dengan pipi tonyoh warna pink lah, dengan mata bubuh color mala, macam-macam. Dia lebih lagi pada tu, pada rantai. Subhanallah. Kasut tumit tinggi termasuk dalam bab tu, berjalan tung tang. Orang tak nampak lagi duk bunyi tang mana ni. Tung tang. Orang cari. Maka demikian juga minyak wangi. Allah. Lagi menarik perhatian daripada gelang kaki. Lalu ya depan orang lelaki, mau tak mau mesti dia kalih tengok juga. Walau hak pakai tu umur 68 tahun. Kerana wangi tu kalih nenek, tak apa. Tapi kalau kalih cucu, mata tak kejit merata dah, tak kalih rata dah mata ni. Ni Allah punya jaga orang perempuan. Sampai detail macam tu Allah sebut. Lalu saya terbaca pandangan ulama-ulama dalam bab tarbiyah dan pendidikan. Berdasarkan arahan Nabi, arahan sahabat, arahan isteri-isteri Nabi supaya surah ini diajar. Saya lihat kira-kira kenapa ia tidak dijadikan sebagai sukatan dalam silibus sekolah menengah yang di bawah kerajaan atau bukan kerajaan. Kenapa ia tidak dijadi sebagai panduan asas dalam anak-anak kita, lelaki dan perempuan, ketika hidup mereka sebagai pelajar dan nanti lepas jadi pelajar? Kalau tak dipahamkan dengan ayat-ayat daripada surah An-Nur yang bermula dengan zina, cuba tengok apa yang kita dapat hari ni.
Bab zina ni tak usah cerita, cukup-cukup dahsyat menyalah ni. Seorang budak perempuan umur 14 tahun, dia keluar daripada tingkat rumah dia, pergi ikut jantan. Pak ni punya cari 2 hari 2 malam duk cari, report polis. Rupanya bukan dicolek. Jumpa dalam rumah kosong, ada jantan belah. Tak tahulah jadi apa dah. Wali'iyadzubillah. 2 hari. Umur 14, bukan kawan tu main ambil, dia pergi cari. Dalam surat khabar 3 hari lepas, umur 14 tahun, boleh pergi duduk dengan lelaki 8 orang. Budak-budak lelaki ni umur 12, umur 14, berzina dengan dia. Dia umur 14 tahun. Kenapa tuan-tuan? Tak ada benda-benda ni disebut dalam sekolah. Bahkan jadi malu, cikgu-cikgu nak sebut pasal bab zina ni, malu. Dia jadi satu benda yang kena tahu sendiri dah. Islam cerita. Islam cerita sampai dalam kain, tapi pada tempat yang sesuai, pada hak yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun kena cerita. Di sekolah kena buat sukatan tingkatan 3, 4, 5 ni, umur bergelora nafsu ni. Tambah setiap hari duk tengok budak perempuan tengok budak lelaki. Oh ni saya makan kenuri. Satu kenuri cikgu. Anak-anak murid pakat mai 2-3 biji bah. Tengah kita makan seorang-seorang. 2-3 meja ni, budak-budak sekolah ni. Lelaki perempuan hang aku duk bergelak kik lepas makan. Sat lawan tukar handset hang mai kat aku, sat handset aku nak hang tengok. Tak gi hak budak jantan ada rokok, hak budak perempuan minta mai tengok sat rokok hang. Tak nak tengok rokok ke takut minta maaf. Saya dengar sendiri lagu tu. Punya jahat. Kita duk makan ni selera hilang ni, rasa bangun nak jerkah. Tapi apa guna kita buat lagu tu, kita jadi buruk lah ni. Tak boleh tegur secara terang-terang lagu tu. Heran lelaki perempuan tingkatan 3, 4 ni duk pegang belakang badan jantan, lagi jantan pegang pula lengan dia. Depan orang rumah kenuri. Punca dia kerana apa? Tak ada dalam silibus, dalam sukatan pelajaran mereka tentang aurat, halal, haram, siapa boleh tengok, boleh apa. Bahkan hadis yang mereka belajar, tuan balik ceklah anak-anak kita mengaji hadis berapa? Sejak dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. 5 hingga 10 hadis ya tuan. Nak kenal Nabi lagu mana mengaji 10 hadis je. Kalau 5 tahun punya mengaji. Tanya tafsir lagi tak tahu. Sebab itu anak-anak muda bila kata tafsir, dia satu ilmu yang besar dan berat. Itu bukan taraf kami. Walhal tafsirlah ilmu yang pertama yang mesti dipelajari oleh setiap Muslim. Jadi kalau kerajaan hari ini nak buat sistem baru PPPM, pendidikan pengukuhan pendidikan apa yang ada tu, jangan hanya nak kuatkan bahasa Melayu yang kita memang duk cakap Melayu dah. Jangan hanya nak kuatkan bahasa Inggeris, nak cari guru bahasa Inggeris berapa ribu orang lagi. Kerana bahasa Inggeris bukan tak penting, tapi bab akhirat bahasa Inggeris tak perlu lagi. Kita hari ini bukan kempunan orang-orang yang tak reti bahasa Inggeris, tapi kita kempunan orang yang tak ada akhlak. Sebab itu kajian perlu dibuat. Para pelajar ni kurang apa? Kurang akhlak, bukan kurang bahasa Inggeris. Bukan kurang bahasa Inggeris. Adakah bahasa Inggeris hanya untuk belajar? Dan kita tidak pernah belajar bahasa Inggeris untuk berdakwah. Di negara Arab, dalam mereka duk telo cakap bahasa Inggeris, ada subjek bahasa Inggeris untuk dakwah. Saya sendiri masuk di kuliah ada. Tapi kerana tak praktik sangat, tak apa nak reti sangat lah bercakap tu. Boleh lah cakap nak lepas apa benda-benda hak wajib. Ada subjek bahasa Inggeris al-Ingliziyah lid-da'wah. Bahasa Inggeris untuk dakwah. Dia ajak istilah-istilah Islam. Rukun Islam, rukun iman, syahadah, Fatihah, semua tu diajar dalam bahasa Inggeris untuk kita boleh bercakap dengan bukan Islam
terutamanya dengan untuk berdakwah kepada mereka menggunakan bahasa Inggeris. Hingga ramai di kalangan syekh, para alim ulama, di kalangan orang Arab yang fasih berbahasa Inggeris menjadi pendakwah hebat di negara-negara Eropah. Dah dia pegang sana, tak boleh balik, kena jadi pendakwah di sana. Kita habuan nak cakap, habuan nak jadi driver teksi, habuan nak pelancong mai, habuan nak habak kek bendera tang mana. Saya nak pergi apa tasik tu tang mana lah, lekeh sangat. Dalam bab agama tak ada. Bukan saya nak rendahkan bahasa Inggeris, saya mengaji bahasa Inggeris. Label pun tinggi. Bahkan dia bahasa Inggeris sangat penting. Tapi sebelum pentingnya bahasa Inggeris, akhlak tu lebih penting. Kalau boleh cakap cuncang-cuncang bahasa Inggeris, punyalah lumat. Kalau tak tengok muka ingat Mak Saleh mana. Tapi kalau akhlak tak ada, tak jadi. Kita pergi ke London, Menteri Pendidikan pergi ke London. Nak cari akhlak apa di London dalam bab pendidikan? Sungguh-sungguh punya. Kenapa Menteri Pendidikan jarang pergi ke negara Arab yang berjaya melahirkan ulama? Pergi tanya tok-tok guru sana, profesor yang ada di sana yang mengkaji, bahkan meletakkan silibus pendidikan mereka yang mencampur antara dunia dan akhirat, tetapi berjaya pelajar-pelajar mereka dalam bab akhlak. Awak kita duk pergi itu pergi Amerika, ni pergi London pula dah. Nak jumpa akhlak apa di London? Oh, kita nak cari cara mereka. Memang dia baca kat Inggeris, hang suruh carilah. Kuklah pergi Indonesia boleh cakap Inggeris piau ke, tak apa juga. Baru tahu hampa mengaji lagu mana. Pergi Inggeris, nak tahu kan tu cakap Inggeris, beranak dah boleh cakap Inggeris. Sebenarnya orang Inggeris, orang yang bercakap dengan sesuatu bahasa itu, dia payah untuk mengajar bahasa tersebut. Pengalaman saya mengaji, saya ada group, study group. Ada study group, 3 orang Arab, seorang Maghribi, 2 orang Syria, saya seorang Melayu. Kawan-kawan lain daripada study sama-sama Melayu, dia kata tak boleh, lama-lama tak erti cakap Arab. Duduk dengan orang Arab. Bila masa nak periksa tadribat lughawiyah dengan nahu. Nahu ni kira kaedah bahasa Arab. Depa mengaji dengan kita. Depa duduk, dia kata okey, buka dari muka surat pertama sampai muka surat lah. Baca balik. Kau ingat ni kaedah pertama, kedua, ketiga, keempat, fa'il jadi apa, fi'il lagu mana, i'rab dia. Saya tanya, saya 4 tahun study group dengan mereka 4 orang. 2 orang saya tahu masih hidup, seorang lagi saya tak tahu. Kerana perang lah ni, dia orang Hama. Hama hari ni hancur. Cari balik dalam Facebook dia pun tak ada, telefon pun tak ada dah, line pun semua putih dah sana. Seorang duduk di England lah ni, yang Maghribi, seorang lagi duduk di Syria juga jadi imam. Dia kata, awak apa mengaji kat aku? Nahu, aku orang Melayu, aku bukan Arab. Lastu Arabiyan, aku bukan Arab. Dia kata, wallahi al-Arab la yafhamuna lughat al-Arab. Dia kata, orang Arab tak faham bahasa Arab. Dia kata nak ajak orang, bukan semua, tapi kebanyakan dia macam tu, macam kita. Orang main tanya, kaedah apa? Bahasa Melayu kat kita. Awak, dia boleh habaq ke? Ni macam kita lagu ni lah, orang awam macam kita ni lah. Dia main bagi satu kiasan tu dah kat kita. Alang-alang menyeluk perkasan biar sampai ke pekal lengan. Tolong terang tengok. Kelang kabut kita. Tolong bagi kata hubung datang apa? Sagi tolong buat apa karangan berbentuk surat tak reti kita. Kenapa? Kerana kita tidak mendalami sistem bahasa, sistem mengajar bahasa. Macam tu juga. Maka tentunya mencari bukan Inggeris yang boleh cakap Inggeris, itu lebih hebat. Baik. Balik kepada tadi, surah An-Nur. Dia kira-kira kenapa kita tak menjadikan Al-Quran sebagai sukatan pelajaran? Saya pun bila baca tafsiran tu, saya teringat di sekolah ada tafsir, tapi kami letak tafsir surah lain, surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, kerana sering dibaca, supaya bila anak-anak pelajar kita
baca nanti ketika menjadi imam, ketika menjadi makmum dia faham. Lebih pada tu dia kata kena tambah lagi sukatan mengaji surah An-Nur. Kerana surah ini arahan daripada Nabi secara khusus. Walaupun Nabi suruh kita belajar Quran keseluruhannya, surah An-Nur perlu diberi penekanan lebih daripada yang lain dalam bab pergaulan. Tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi akhlak ni tabiat. Daripada tabiat lahirlah tindak tanduk. Bila dia hidup di kalangan orang yang keras. Sebab itu tuan-tuan, penjenayah yang dipenjarakan 3 tahun, bila dia keluar, apa dia jadi? Dia tetap dengan jenayah dia. Berlaku satu keajaiban di penjara Mesir hari ini. Apabila lebih 50,000 dah golongan Ikhwanul Muslimin yang ditangkap dan disumbat dalam semua penjara Mesir. Kata seorang di kalangan mereka, ketika kami dimasukkan, kami dijadikan sebagai tahanan jenayah, yakni pelaku jenayah, pesalah jenayah, duduk dengan perogol, pencuri, penyamun, pembunuh. Nak abang kata ikhwan ni jahat, nak abang kata pok-pok ni golongan ekstremis, pengganas, keras, ganggu gugat keamanan negara, campur dengan buat tu. Bila ikhwan ramai, satu penjara ada 1,000, ada 1,500. Warden penjara yang sebelum ni pening duk kawal banduan-banduan jenayah ni, tiba-tiba mereka merasa hairan apabila ada keluarga penjenayah mai bawa tasbih, bawa Quran. Tanya nak bagi kat siapa? Bagi kat kawan tu. Hai, dia ni pembunuh. Rupanya kesan orang-orang ikhwan yang ditahan, yang mana mereka ni tahajud, puasa Isnin Khamis, sembahyang secara jamaah walaupun dipisah dengan dinding dan juga tirai besi. Dia buat jamaah. Nak jadi imam tu baca kuat-kuat Allahu Akbar. Selama dengar suara tak apa mudarat. Darurat yang ada tak apa, hampa jamaah juga. Hak lain takkan nak duduk saja. Tengok mula-mula tu malu, lama-lama seronok. Kakak pesan kat keluarga kalau main melawat, bawalah buku-buku bacaan agama. Ni kata kesan tuan-tuan. Maknanya ikhwan ni tauklah tang mana pun. Tauklah tang mana pun mereka akan menghasilkan kebaikan. Sebab itu ada satu buku yang menceritakan tentang Nadal, Yusuf Nadal. Dia ni seorang jutawan ikhwan yang sangat kaya. Bahkan dia adalah orang yang penting ikhwan zaman 70-an 80-an dulu. Sehingga semua bahagian risikan negara-negara Eropah, bahkan negara-negara Arab sendiri hantar perisik SB dia paling kemas duk ikut kawan ni. Sebab dia memegang rahsia keseluruhan gerakan Ikhwanul Muslimin. Bila dia dalam keadaan dipantau, diperhati, satelit pun duk aim dia. Dia bincang, ketua-ketua ikhwan, maknanya mursyid, murabbi semua menyatakan kamu kena hijrah ke negara barat. Kerana di barat hak kamu lebih terjamin dan dijaga. Daripada duduk di negara Arab, tak ada hak langsung, siapa nak ikut pun boleh. Di barat tak boleh. Dia boleh saman orang duk ikut. Duduk di sana. Dan ketika itu dia agak selamat. Dan dia ada bisnes dan sebagainya. Dia cerita gerakan ikhwan ni ada 100 juta ahli dia dalam dunia hari ini. Gerakan Islam, bahkan gerakan yang mengatasi mana-mana gerakan lain, tidak mengira agama. Gerakan ikhwan paling besar, paling tersusun, paling hebat. Dan mereka memiliki jumlah penjawat awam yang berjawatan tinggi dalam kerajaan British dan kerajaan Amerika. Sampai tahap tu yang Islam masuk dalam gerakan ikhwan, duduk kerja dengan kerajaan Amerika Syarikat, Britain dan sebagainya, Perancis. Dia cerita suatu hari ketika dia masih muda, dia ditahan, ditangkap oleh kerajaan Mesir, disumbat ke dalam penjara tuhmahan kerana terlibat dengan gerakan ikhwan nak mengguling kerajaan. Kemarin Mahkamah Mesir keluarkan keputusan
Ikhwan diharamkan di Mesir. Lama dah. Dia bukan pengharaman yang baru. Lama 80 tahun dah. Fir'aun hak awal dulu dah haramkan dah. Dia cerita bila dia masuk, sebelah dia, penjara sebelah dia, tirai apa jaring besi je. Ada seorang syekh, tuan guru, umur dia lebih kurang 80 tahun dia kata. 80 tahun. Syekh ni sedang dipukul dan dimaki hamun oleh warden penjara. Dimaki, dia tolak kepala, tunjuk dengan kaki. 80 tahun dah. Dia ni masuk dari muda ni syekh ni. Lepas tu penjara Mesir ni, Mesir, Syria, penjara Arab ni, kalau masuk tu kira baca talqin lah. Baca talqin lah. Kalau boleh keluar, kira-kira macam baru beranak. Harapan nak keluar tu payah. Masuk dari muda sampai tua. Kadang buta, nyanyuk baru dia lepas. Atau dia pituk tengah padang pasir, mati lagu tu ya. Ni punya jahat bapak tu. Bila kau ni syekh ni dengan uzur dia, dengan 80 tahun dia, dengan orang alim, dimaki, ditampak, ditolak kepala. Kawan hak muda ni dia kata, Yusuf Nadan dia kata, aku maki warden penjara tu. Aku laknat dia, aku doa Allah yal'anak, Allah ya'azbak. Moga Allah melaknat kamu, Allah azab kamu kerana zalim. Syekh ni duduk dengar. Lepas warden penjara ni keluar, dia panggil, wahai anak muda, apa yang kamu dapat daripada melaknat dan memaki hamun warden penjara tadi? Bukankah lebih baik kamu berdoa moga-moga Allah bagi hidayah kat dia? Dia terkejut. Aku yang tengok ni pun geram. Dia yang kena, dia sabar. Dia kata jangan doa laknat dekat dia. Jangan minta Allah azab dia, minta Allah bagi hidayah. Kira-kira kalaulah Allah bagi, la ayyahdiyallahu bika rajulan. Kalaulah Allah bagi hidayah disebabkan kamu ke atas seseorang, khairun laka min humurin na'am, kata Nabi. Lebih baik daripada kamu memiliki unta merah, maknanya memiliki barangan yang sangat bernilai dan berharga. Dia terkejut, dia kata, lepas tu saya ubah sikap saya. Dan saya lihat juga benda yang ajaib yang dilakukan oleh mereka. Hasil tarbiyah yang betul. Walau ditekan, disekat dan sebagainya. Mereka sangat kelaparan dalam penjara. Bila ada keluarga yang mai jenguk salah seorang di kalangan mereka, bagi makanan, yang dapat ni tak makan, dia pisau kat kawan dia dulu. Kawan dia kata, minta maaf, saya kenyang dah, bagi kat kawan sebelah, walhal dia lapang. Hak kawan sebelah kata, bagi nak hak hujung tu, saya tengok dia dah terbaring dah, tak boleh bangun dah. Dia kata, aku ingat orang-orang sebegini hanya wujud pada zaman Nabi. Hanya ada dalam kisah sebuah hadis berkenaan dengan 3 orang yang sedang nazak, yang diberikan minuman. Orang pertama tolak, bagi ke orang kedua tolak, bagi orang ketiga. Rupanya mereka ini masih wujud. Tuan, hebat tuan. Ni akhlak tuan. Ni yang kata suluk yang lahir daripada tabiat, yang dia bukan boleh buat-buat. Kita bukan boleh buat-buat. Kalau kita buat-buat, kita jenis kita, kalau orang lalu kita senyum, Assalamualaikum, pergi mana? Kawan tu lepas sikit, ngumpat. Orang tak tahu dia tu. Akhlak lakonan, mulut basa-basi kita. Pak Long tu lepas Pak Long ni tengok anak darah dia lagu mana. Dia ni kedekut tangkai jerin tunggu. Tadi hang bagi salam kat dia, hang maki pula. Biat yang tak boleh disembunyikan akan melahirkan tindak tanduk yang tidak baik, walau dia berusaha berlakon dan sebagainya. Baik. Keterangan hadis ni dengan secara lanjut lagi yang dibuat oleh Syekh Mustafa Al-Bura dan Syekh Muhyiddin Misto. Saya mungkin dah cerita Syekh Muhyiddin Misto ni di antara pengarang kitab yang kita baca ni, yang mensyarahkan 40 hadis karangan Imam Nawawi. Dia mati ketika sujud solat Jumaat. Tuan bayangkan apa kemuliaan yang Allah bagi kat dia, kerana dia berkhidmat dengan hadis Nabi. Banyak kitab hadis dia syarah, dia perjelas makna, dan kitab fiqh al-fiqh al-manhaji yang telah diterjemah oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan ke dalam bahasa kita. Sebuah kitab fiqh Syafi'i yang sangat hebat,
yang dikarang pada zaman hari ini. Allah bagi kemuliaan dengan dia ketika dia sujud solat Jumaat, Allah ambil roh dia. Keadaan yang paling mulia adalah ketika sujud. Allah yarhamuh, semoga Allah memberi rahmat dan kedudukan yang baik kepada dia. Baik, dia kata wasiat ini adalah wasiyatun khalidah. Wasiat yang Nabi sampaikan inilah wasiat yang berkekalan dan harus dikekalkan dalam jiwa setiap orang Islam. Pendek je. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. 3 benda Nabi sebut. Bertakwalah kepada Allah bila saja kamu hidup, tang mana saja kamu ada. Dan bila tergelincir, terkeluar daripada takwa, masuk balik dalam takwa, iaitu dengan melakukan kebaikan. Kemudian kamu bila buat bermuamalah dengan orang, muamalahlah dengan baik. Walaupun kata Syekh ni, kamu terpaksa memaksa diri kamu untuk melakukan kebaikan, maka paksalah. Kerana paksaan itu moga-moga jika ia berlaku secara banyak, berulang kali, ia akan melahirkan satu tabiat yang baik, suluk yang baik. Nak senyum, orang hak jenis dari remote payah senyum, dia memang payah nak senyum. Bila dia senyum, dia rasa serupa dengan orang gelak kat dia. Boleh tak dia terus buat alasan, aku ni memang tak boleh senyum, memang tak boleh senyum. Ada pak ni anak nak sembang pun takut, sembang dengan mak je. Mak, cik nak gerek, pergi abang kat pak hang. Mak tolong abang lah. Kan, pak tengok ya anak lari keluar ke pintu dapur. Tak boleh. Hak tu bukan. Ada pula orang bangga macam seorang Arab Badui mai jumpa Nabi. Dan tengok Nabi duk cium budak-budak. Dia kata, tuqabbil. Hang cium cucu kamu, hang cium budak-budak. Aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak cium. Sebab apa? Bila aku duk buat lembut, duk buat manja, dia naik kepala. Pergi kedai kau anak ni, kau anak yang ni. Balik sekolah tak ada anak berehat, rabat belakang lah, naik kokong lah. Aku seorang pun aku tak cium. Aku seorang pun tak senyum. Semua dia takut kat aku. Takutlah. Tua nanti yang tahuan lah. Tua nanti yang tahuan. Seorang pun tak mau balik lah. Ni yang duk jadi. Dia bukan bapak yang berjaya bila anak tak berani angkat muka dah. Bapak yang berjaya bila anak boleh tepuk bau, pegang bau pak ni, boleh sembang. Boleh cerita apa yang dia ni, cik tadi abang kat sekolah tadi macam ni. Kita kalau anak mai cerita kesalahan, kita tak akan buat. Berbanding dengan kita dengar kesalahan tu dicerita oleh orang lain, waktu tu kita marah. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala bila kita mengadu dekat Allah, ya Allah, Allah terus bagi ampun daripada kita robat tak tahu malaikat duk pergi mengadu. Wallah Allah tahu. Malaikat tunjuk ni dia. Allah murka. Jadi dia kena buat latihan senyum. Lama-lama dia akan boleh senyum insya-Allah. Baik. Kemudian yang kedua, pertama tadi wasiat ni wasiat yang mesti berkekalan dalam hidup kita. Karena itu para sahabat mereka akan sampaikan apa saja yang Nabi sampaikan kepada mereka. Seterusnya, takwa adalah jalan kejayaan yang paling besar. Jalan kejayaan yang paling besar, paling mudah dan paling hebat untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan diredai. Itu dalam Quran kita jumpa banyak ayat berkenaan dengan pujian kepada orang yang bertakwa, kasih sayang Allah terhadap orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Juga Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki yang baik bagi orang yang bertakwa. Walau rezeki dia dapat sikit tapi baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang kita picop di ayat 1000 dinar. Dipelekat kat kedai basuh kereta, kedai tom yam, apa semua kan dapat saya apa. Ayat tu kena amal, bukan kena pelekat buat pelaris. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar, Allah rezekikan bagi kepadanya sekira-kira dia tak sangka rezeki itu boleh mai. Dalam keadaan rezeki itu menyihatkan tubuh badan dia, menjadikan diri dia dan anak-anak dia
mampu melakukan taat, orang melihat rezeki itu adalah banyak. Yang kata rezeki itu banyak. Betul ada orang tanya, Ustaz, sungguh ke semayang duha tu boleh dapat rezeki banyak? Dia kata hampir cangkui daripada semayang duha. Cangkui lagi jumpa harta banyak daripada semayang. Ada nak semayang kerana nak makan, lekeh sangat. Buatlah benda baik Allah bagi. Awal-awal duk piniat semayang duha kerana rezeki, sangat lekeh keinginan kita. Sedang orang yang tak semayang pun Allah bagi. Orang yang tak semayang pun Allah bagi. Itu solat duha adalah salah satu cara taqarrub ila Allah. Jangan diperbesarkan ia adalah sumber rezeki, memurahkan rezeki, tidak. Buat baik ni apa pun mendatangkan rezeki kepada kita, tapi lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang yang bertakwa daripada musuh. Dan jikalau Allah uji dengan musuh yang lebih kuat, itu adalah cara untuk Allah terus mengangkat martabat dia. Itu kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kamu terus bersabar, terus bertakwa, tidak akan memudaratkan kamu segala tipu helah yang dibuat oleh musuh kamu sedikit pun. Juga Allah menjadikan bagi orang-orang yang bertakwa itu hak, kewajipan ke atas Allah untuk merahmati orang yang bertakwa. Wasi'at rahmati kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Kata Allah, dan rahmat aku luas, mengena semua perkara, semua orang, dan aku akan khususkan, aku akan tulis, aku akan bagi rahmat ini kepada orang yang bertakwa. Subhanallah. Lagi kata Allah, dengan menyifatkan Allah adalah tergolong di kalangan yang memiliki sifat taqwa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada ahli taqwa wa ahli al-maghfirah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Itulah Allah memiliki sifat taqwa. Apa sifat taqwa Allah? Bukan mana Allah kena takut kepada Tuhan yang lain, tak. Cuma sikap berhati-hatinya. Maknanya sikap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab orang yang tak perlu diazab, kecuali pada kehendak Allah yang Allah sendiri ketahui. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya, walau hamba itu menzalimi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah akan meletakkan orang yang bertakwa ini berjiran dengan Allah di dalam syurga di akhirat kelak. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak akan berada dalam syurga dan berada di tempat yang mengalir padanya sungai. Fi maq'adi sidqin, pada kedudukan yang hebat, inda malikin muqtadir, di sisi Tuhan yang sangat berkuasa. Orang takwa berjiran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Maka Allah juga menyuruh kita mengikut jalan orang yang bertakwa. Bila tengok ada orang baik, orang yang kerap main semayang ulang alik, Nabi kata fashhadu lahu bil iman, ketahuilah dia orang yang beriman. Walau hadis tu sebagian ulama kata dhaif, tapi ada jalan yang banyak menguatkan hadis tersebut. Tengok orang yang baik, ikut cara dia. Tengok orang yang anak-anak dia masya-Allah jadi orang yang hebat, bertakwa, pi tanya, buat macam mana? Apa didikan yang kamu bagi? Apa makanan yang kamu beri? Tanya. Jangan anggap dia sebagai tak apa, tu rezeki dia, nampak macam mana. Kita tak mau pergi tanya. Ni contohnya kita ada ibu misali yang diumumkan ketika ma'al hijrah ke, ketika awal Muharram, atau apa-apa sempena yang selalu kerajaan buat. Pergi tanya, seorang ibu besarkan 12 orang anak, semua masuk universiti, macam mana dia buat? Pergi berguru. Karena tentulah dia orang yang bertakwa. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Maka dengan hidayah iqtadih, ikutlah mereka. Baik. Terakhirnya, insya-Allah hadis ini panjang lagi keterangannya dalam bab, kita tak masuk lagi bab akhlak dan sebagainya. Insya-Allah kita akan sambung
pada pertemuan akan datang. Akhirnya Allah mewasiatkan kepada kita hamba Allah dahulu dan umat terdahulu, umat pertengahan dan umat terakhir. Allah mewasiatkan supaya kita bertakwa, dan dengan melazimi ketakwaan kita akan berjaya dan beruntung, dan berpaling daripada sikap takwa kita akan binasa dan rugi. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan telah kami wasiatkan, kami perintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, Bani Israel dan umat sebelum mereka. Dan juga wa iyyakum, kami juga pesan, suruh dan wasiat kepada kamu, anittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wasiat sepanjang zaman, dari mula manusia hidup sampailah manusia terakhir, sampailah kiamat, semua mesti bertakwa. Wa in takfuru, jika kamu kufur dan berpaling daripada ketakwaan, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sesungguhnya Allah memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Segala yang wujud di atas di alam ini milik Allah. Maknanya kalau manusia seorang pun tak mau beriman, Allah tak rugi apa. Semua pakat. Lau annal insa wal jinna ijtama'u, kalaulah semua manusia dan jin berkumpul untuk menjadi seorang yang sangat jahat, tak kurang sikit pun daripada kekayaan Allah, bahkan tak memudaratkan Allah sikit pun, yang mudarat kita. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah adalah bersifat dengan maha kaya dan terpuji, walau tidak ada manusia memujinya. Bersikap kaya walaupun manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi moga-moga Allah beri kefahaman, bahkan ketakwaan kepada kita, insya-Allah sama-sama kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beristighfar, banyak bermuhasabah, banyak selawat ke atas Nabi. Itulah hubungan kita dengan Nabi yang telah wafat. Nabi akan kenal kita sebagai umatnya dengan banyak berselawat, dan Allah akan kenal kita sebagai hambanya kerana banyak beristighfar. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.